InsyaAllah malam ni kita akan bincang sesi khusus, iaitulah bagi mereka yang bagi kita semua yang sudah tahu ataupun sudah mempelajari tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kaedah-kaedah asas, prinsip dan ahli sunnati wal jamaah, prinsip ahli sunnah dalam berinteraksi dengan nama-nama Allah, asma' wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah SWT. Dulu kita pernah buat dulu waktu Baitul Salam di bangunan lama. Kita buat sekali dengan asatizah yang kita syarahkan kitab Al-Qawaidul Muslah, dan ana rasa ada dah rakaman tu untuk kita ulang kaji. Tetapi kita kata ilmu ini dia perlu diulang-ulang. Ilmu ini perlu diulang-ulang, dan apatah lagi apabila adanya beberapa golongan yang cuba menyebarkan keraguan dan syubhat dalam kalangan penuntut ilmu, dan lebih khusus lagi iaitulah berkenaan dengan sifat al-ulu dengan al-istiwa. Baik, jadi kita insya-Allah malam ni kita murajaah, kita ulang kaji, berkenaan dengan mauqif ahli sunnah ataupun kita kata pendirian ahli sunnati wal jamaah berkenaan dengan dua sifat yang sebenarnya adalah sifat yang sangat signifikan dan sangat penting, yang disentuh oleh ulama salaf zaman berzaman. Dan dua sifat ini adalah sasaran utama ahlul bidah wal ahwa, kerana dia melibatkan sifat-sifat lain yang berkaitan. Jadi kalau kita buka di dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah karang Al-Wasithiyah itu. Jadi kalau kita tengok susunan, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah letakkan perbahasan istiwa dulu, lepas tu baru al-ulu. Tapi kalau kita lihat ulama-ulama sebelum Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, yakni Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah kurun yang ke-8 Hijrah, 728 Hijrah wafatan beliau. Jadi antara syubhat yang sering dimainkan oleh golongan ahlul kalam di kalangan al-Asy'ariyah mutaakhirin, dan juga dalam kalangan Maturidiyah, dan disebut sebagai mazhab mulaffiqah, ahlut talfiq, yang mewakili tiga kelompok: Asy'ariyah, Maturidiyah, Asy'ariyah Kullabiyah dan juga Maturidiyah. Talfiq maknanya mereka cuba untuk mencampurkan antara usul ahli sunnah dan juga usul ahlul kalam. Usul ahli sunnah isbat mereka cuba ambil, dan mereka masih lagi ada saki-baki usul Mu'tazilah dan juga Jahmiyah yang mereka tak boleh nak lepas. Jadi datanglah mazhab talfiq. Dan mazhab talfiq ini bahasa mudahnya adalah juga mewakili mazhab tafwid. So tafwid sifat, yakni tafwid makna. Jadi mereka beranggapan, ya, kita beriman dengan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tetapi kita hanya baca, kita tak perlu tafsir. Mereka pun mengambil perkataan-perkataan ulama salaf, mereka mencari-cari perkataan ulama salaf untuk dihalakan kepada makna yang mereka maksudkan, iaitu mereka kata ulama salaf tidak mentafsirkan. Ulama salaf membiarkan sahaja. Jadi mereka pun ambil lah perkataan ulama salaf, amirruha kama ja'at, la nufassiruha wa la nukayyifuha wa la nafassiruha bila tafsir. Jadi kita tak tafsir, kita tak sebut maknanya. Jadi dari situlah datangnya syubhat dan keraguan kelompok ini
Dan mereka kalau kita lihat di Timur Tengah, mereka ini dia punya garis masanya, awal kemunculan mereka ini dalam zaman moden ini, kita kata imam mereka adalah antaranya Muhammad Zahid Al-Kautsari, dengan mula menyerang ulama-ulama ahli sunnah seperti Al-Hafiz Ahmad ibn Ali Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, yang mempunyai kitab berkenaan dengan Al-Kalam fi Sifat, yang mengisbatkan akidah salaf dalam masalah sifat. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ada kaedah yang beliau takrirkan dalam kitab tersebut, dan banyak lagi isu yang Muhammad Zahid Al-Kautsari ini serang Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian berikutnya menyerang ulama-ulama ahli sunnah yang lain dalam rangka dia nak mempertahankan tokoh yang dia sayang, iaitu Imam Abu Hanifah, yang dia dikatakan oleh sebahagian ulama Majnun Abi Hanifah, maknanya orang yang terlampau taksub, gilakan kepada Imam Abu Hanifah sehingga menyerang ulama-ulama yang tidak sependapat dengan Abu Hanifah, sehingga kan Muhammad Zahid Al-Kautsari menyerang Imam Asy-Syafi'i, ta'an ala nasab, menyerang nasab Imam Asy-Syafi'i. Itu nak bagi tahu dahsyat, bahkan sehingga apa kita kata bukan setakat seorang ulama salaf, ramai. Kemudian bangkitlah Syekh Abdul Rahman ibn Yahya Al-Muallimi rahimahullah, mengarang kitab At-Tankil. Jadi boleh bacalah kitab At-Tankil yang membantah keraguan-keraguan dan penyelewengan yang dilakukan oleh Muhammad Zahid Al-Kautsari. Syekh Al-Albani rahimahullah juga ada bantahan, Syekh bin Baz rahimahullah pun ada juga perkataan-perkataan beliau membantah Muhammad Zahid Al-Kautsari ini. Lama dah lah kita katakan. Jadi berlegar syubhat ta'til dan Jahmiyah ini dihidupkan balik oleh tokoh yang bernama Muhammad Zahid Al-Kautsari dan juga anak-anak muridnya. Dan kemudian datang pula tokoh-tokoh seperti Hasan Saqaf dan selainnya. Kemudian mereka menghidupkan, kemudian sehingga sekarang ni adalah dia punya penerus dia. Antaranya adalah Sa'id Faudah, meneruskan legasi Jahmiyah itu dengan membawa nama Asy'ariyah, Sa'id Faudah. Kemudian di negara kita ini adanya beberapa orang individu yang mereka terpengaruh dengan idea ataupun pendekatan yang dibawakan oleh Sa'id Faudah ini, yang cuba untuk menyerang pula tulisan-tulisan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dan dibantah oleh ulama-ulama ahli sunnah, dan terbukti dia tidak dapat membuktikan apa-apa bentuk kesalahan ataupun apa-apa bentuk mukhalafah, pertentangan yang berlaku antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dengan takrir yang dikemukakan oleh ulama salaf dalam masalah sifat. Itu secara ringkas, maknanya kalau kita tengok balik rentetan, maknanya berlakunya pertentangan ataupun perbezaan, ataupun apa dia kita kata pertentangan dalam isu ini. Baik, cuma kita asatizah kita pun dah jawab syubhat-syubhat yang dikemukakan, syubhat-syubhat yang sebenarnya dia lebih pada falasi, mughalatah. Banyak soalan-soalan yang sampai kepada anda sendiri secara peribadi, datang ataupun video-video rakaman, bila anda tengok balik banyaknya mughalatah ataupun disebut ughluthah. Mughalatah maknanya falasi. Soalan-soalan itu dibina di atas kaedah-kaedah muqaddimah yang batil. Maknanya nak jawab pun sebenarnya mereka sendiri pun, kalau kita teliti betul-betul, mukhalafah dengan kaedah-kaedah mereka sendiri. Dan kaedah-kaedah maknanya ahlul itsbat di kalangan Asy'ariyah yang mengisbatkan sifat ulu dan juga sifat istiwa. Mereka mukhalafah, maknanya menunjukkan mereka betul-betul Jahmiyah lah.
Betul Jahmiyah lah. Baik, tak apa. Itu secara umum. Baik, tapi kita nak bincang tentang sifat. Yang kita bincang dulu dengan sifat ulu. Baik, sifat ulu ni kita murajaah, kalau kita lihat dalam apa dia, Al-Wasitiyah Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, kemukakan lebih kurang dalil yang menunjukkan sifat ketinggian Allah. Al-ulu ni maknanya ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala atas seluruh makhluk. Lebih kurang yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam Al-Wasitiyah ada 5 ayat. 5 ayat. Dan dalam hadis ada lebih kurang 4 hadis. Itu dalam Al-Wasitiyah. Itu dalam Al-Wasitiyah secara khusus. Tetapi kalau kita nak kira, nak hitung dalil tentang sifat ulu ni, sangat banyak. Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullah himpunkan dalam kitab khusus, iaitulah kitab Al-Ulu. Al-Ulu li Ali Al-Ghaffar ataupun Al-Ulu li Ali Al-Azim. Al-Hafidh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah himpunkan dalam kitab khusus Al-Ulu. Kemudian selain daripada Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala juga menghimpunkan dalil-dalil yang sangat banyak, mencecah ratusan. Bahkan Imam Ibnul Qayyim kata kalau kami nak sebut sehingga seribu pun boleh. Bahkan dinukilkan daripada sebahagian a'immatus Syafi'iyah mengatakan dalil yang menunjukkan ketinggian Allah SWT atas makhluk ini mencecah ribuan. Mencecah ribuan. Baik, Imam Ibnul Qayyim himpunkan dalam kitabnya Ijtima' Juyush Al-Islamiyah fi Ghazwi ala Mu'attilati wal Jahmiyah. Itu juga kitab yang khususnya menghimpunkan tentang sifat al-ulu. Baik, sifat al-ulu. Kemudian selain daripada kitab akidah yang awal, banyak kitab-kitab awal yang banyak menyebutkan tentang sifat ulu ni juga sangat banyak, mencecah ratusan juga. Ada yang sudah dicetak, ada yang mafqud, ada yang makhtut. Yang sudah dicetak antaranya kitab Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah Imam Al-Lalaka'i Asy-Syafi'i, kitab Syarh Sunnah Al-Muzani. Al-Muzani murid utama Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Asy-Syafi'i, nasiru madhabi. Dan insyaAllah anda masih dalam proses mengarang atau tulis susun ulasan kepada Syarh Sunnah Imam Al-Muzani. Jadi kenapa anda tak ambil kitab lain, anda ambil Al-Muzani? Sebab Al-Muzani nasiru madhabi Syafi'i. Al-Muzani adalah murid utama Asy-Syafi'i dan mujtahid mutlak dalam mazhab Syafi'i. Dan satu kita kena tambih di sini, Ahlul Kalam dari kalangan Asy'ariyah, mereka tidak boleh bawa satu pun bukti yang mengatakan akidah yang mereka pegang itu dipegang oleh al-a'immatul huda wal a'immatul matbu'ah wal mu'tabarah. Mereka tak boleh bawa satu pun bukti yang menunjukkan adanya riwayat imam-imam yang mu'tabar, yang disepakati keimaman mereka dalam agama, dalam akidah, dalam fiqh, dalam akhlak, dalam agama keseluruhannya. Mereka tak boleh bawa satu pun nama, sama ada imam-imam 4 mazhab ataupun murid-murid utama 4 mazhab tu. Mereka tak boleh bawa yang mencapai tahap mujtahid mutlak atau mujtahid di mazhab, tak boleh. Dan mereka juga tak boleh bawa satu pun perkataan daripada a'immatul mutaqaddimin, ulama-ulama yang terawal, ya, di kalangan ulama-ulama hadis dalam kurun yang terawal hingga ke kurun ketiga hijrah. Mereka tak boleh bawa satu pun perkataan yang menyatakan ada mana-mana di kalangan tabi'in atau atba'u tabi'in atau ulama-ulama yang menjadi imam dalam agama, yang dijadikan ikutan,
yang mana maknanya kalau kita buka tarajim, biografi mereka itu, mereka adalah, level mereka adalah mujtahid mutlak seperti Imam Al-Muzani. Mereka tak boleh bawa satu pun perkataan ulama mutaqaddimin yang menyokong akidah mereka. Yang mereka akan bawa mutaakhirin. Mereka akan bawa mutaakhirin yang dah lewat. Mereka tak boleh bawa. Apatah lagi mereka nak bawa perkataan sahabat Nabi langsung tak boleh. Maknanya kalau tabi'in, atba'u tabi'in ataupun ulama-ulama yang mazhab yang mu'tabar, mutaqaddimin, imam-imam mazhab yang mu'tabar, murid-murid mereka, ashab mereka yang bertaraf mujtahid mutlak dalam mazhab, mereka tak boleh bawa. Yang mereka boleh bawa yang mutaakhirin. Sebab itu mereka cuba tenggelamkan nama-nama mutaqaddimin ni. So mereka punya modus operandi, mereka akan angkat yang mutaakhirin, yang sama ada yang terpalit dengan syubhat takwil, yang terpalit dengan syubhat kalamiyah, ilmu kalam, yang ada taksir, ada pengaruh, ada terpengaruh, ataupun yang berpegang betul-betul dengan akidah tersebut, seperti imam-imam di Asy'ariyah. Baik. Jadi ini kita kena faham maknanya tambih pada bab ini. Maknanya mereka tak boleh bawa. Sebab itu kalau kita tengok pencanggahan yang cuba dibawa pada zaman Syekhul Islam Ibn Taymiyah, yang orang i'tirad, orang nak rad kitab Ibn Taymiyah, misalnya kitab Fatawa Al-Hamawiyah, yang cuba dibantah oleh sebahagian golongan ketika itu. Mereka hanya boleh menuduh Ibn Taymiyah membawa benda baru. Mereka tuduh Ibn Taymiyah buat bid'ah. Tetapi mereka tak dalam tulisan-tulisan mereka tak pernah mereka munaqashah nas dalil-dalil yang Ibn Taymiyah bawa. Contoh macam Al-Hamawiyah. Dalam Al-Hamawiyah sahaja Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah bawa 40 nas. Lebih 40 nusus. Tetapi kita tengok mereka yang datang kemudian, yang cuba nak kritik Ibn Taymiyah, tak ada bawa satu pun nas. Sama ada asar daripada sahabat, tabi'in, ataupun asar daripada sahabat Nabi, ataupun hadis Nabi SAW. Yang ada mereka hanya putar balik. Mereka tak bawa. Sama juga macam Al-Hafiz Al-Zahabi bawa ratusan riwayat, tapi mereka tak pernah bawa. Tak boleh bawa. Kerana mereka tak boleh bawa, sebab mereka tak ada bukti. Sebab itu kalau kita tengok balik, mereka hanya mengambil takwilan-takwilan ulama-ulama mereka, dan mereka beranggapan inilah pegangan salaf. Itu antara taktik mereka. Sebab itu pentingnya, alhamdulillah, nikmat Allah ke atas kita semua, kitab-kitab akidah salaf ni tersebar banyak. Alhamdulillah, atas nikmat Allah. Yang dicetak sangat banyak, dan alhamdulillah juga yang diterjemahkan juga, alhamdulillah dah semakin banyak. Yang diterjemahkan juga semakin banyak, alhamdulillah. Dan ini antara usaha yang secara tidak langsung menenggelamkan usaha mereka untuk menyelewengkan agama. Sebab itu kita kata ini antara perkara yang kita perlu bagi tambih, peringatan dekat sini. Baik. Jadi balik pada sifat ulu tadi. Kitab-kitab yang ditulis tentang sifat ulu ni, yang masyhur ataupun yang utama, ada 3. Yang pertama, kitab Al-Hafiz Al-Zahabi, kitab Al-Ulu. Kemudian yang kedua, kitab beliau Imam Al-Zahabi ada 2 kitab yang isbatkan sifat ulu ni. Yang pertama kitab Al-Ulu, yang kedua Kitabul Arsh. Kitabul Arsh yang ditahqiq oleh Syekh Muhammad Khalifah At-Tamimi hafizahullah, 2 jilid Kitabul Arsh. Sebab itu yang baru-baru ni sidang kalam itu dia orang ambil syubhat daripada Kitabul Arsh. Tapi bila mereka nak attack satu kitab, mereka tak boleh attack satu kitab. Ada banyak lagi kitab, ada banyak lagi riwayat. Itu kita tengok macam mana mereka cuba, mereka agak struggle untuk mencari keraguan-keraguan, tetapi alhamdulillah Allah Taala jadikan ada di kalangan ahli ilmu, di kalangan asatizah yang akan terus menjawab. Bahkan
bukan kata asatizah, orang awam yang tahu baca. Kita ada sahabat-sahabat kita yang mereka bukanlah belajar di Timur Tengah dan tapi mereka mampu belajar baca bahasa Arab dan mereka mampu membuat kajian. Mereka juga nampak. Bagi orang yang tahu, orang yang boleh baca, tak ada masalah, kan? Baik. Jadi Imam Az-Zahabi ada dua kitab, Al-Ulu dengan Al-Arsh. Baik, kemudian kitab Itsbatul Ulu oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ada kitab Itsbatul Ulu, kemudian kitab yang kita sebutkan tadi, kitab Ibn Al-Qayyim, Ijtima' Juyush Al-Islamiyah. Dan antara kitab yang dikarang oleh ulama muasirin, yang dikarang dalam isu isbat sifat ulu ini adalah kitab yang penting juga, iaitulah kitab Itsbatu Uluwillahi ala Khalqihi oleh Syekh Usamah Al-Qassas rahimahullah, seorang ulama Syam. Dan ini antara kitab yang dikarang oleh ulama muasirin, zaman moden. So dia himpunkan dalil-dalil yang ada dalam kitab Al-Ulu, Al-Arsh, kemudian kitab Ibn Qudamah dan kitab-kitab yang seangkatan dengannya, kitab-kitab akidah yang lain. Kemudian beliau membantah setiap keraguan yang ada ataupun yang dibawa oleh ahlul bidah wal ahwa, ahlul ta'wil, ahlul kalam, dan setiap nas-nas itu beliau akan tambih, beliau akan bagi tahu apa wajhu dalalahnya untuk ingkar takwil Jahmiyah. So ini sebenarnya penting. Kita banyak dalil banyak, tetapi kita nak persembahkan dalil tu kepada orang ramai. Macam mana? Maknanya macam kita nak deliver, kan? Macam mana kita nak deliver, kan? Antaranya melalui penyebaran kitab-kitab, terjemahan, dan juga kelas-kelas akidah. Itu memang alhamdulillah kita sentiasa konsistenlah. Kita doakan Allah SWT berikan kita ketetapan, dan kita istiqamah dalam menyebarkan akidah salaf. Baik, amin. Baik. Jadi poin yang pertama kita nak tahu tentang kenapa sifat ulu ni. Kenapa sifat ulu ni menjadi sasaran utama golongan ahlul bidah wal ahwa untuk membatalkan sifat ketinggian Allah ini di atas makhluk. Kenapa? Kerana kalau kita tengok balik, golongan yang pertama yang mengingkari sifat ketinggian Allah di atas makhluk ni, al-ulu, mereka zahir, mereka muncul pada zaman salaf. Maknanya salaf masih hidup lagi, tabi'in masih ada, maknanya mereka ini muncul pada zaman tersebut. Jadi sebab itulah kalau kita tengok balik, ini antaranya munculnya Al-Ja'du ibn Dirham, Aban bin Sam'an, yang diambil daripada Aban bin Sam'an, kemudian ambil daripada Talib, kemudian ambil daripada Labid ibn al-A'sam, dan kemudian dikembangkan. Al-Ja'du ibn Dirham ni dialah yang pertama sekali bawa kita kata akidah ataupun doktrin mengingkari sifat-sifat Allah SWT, antaranya sifat istiwa, sifat ulu, sifat ketinggian Allah SWT atas makhluk. Al-Ja'du ibn Dirham, kemudian Jaham ibn Safwan Tirmizi, dia kembangkan lagi. Kemudian diambil oleh Bishr al-Marisi, yang kemudian dibantah oleh al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan Imam Ad-Darimi. Bahkan dalam, kalau kita baca, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ada perdebatan dengan Bishr al-Marisi sebelum terzahirnya nufuz Mu'tazilah, sebelum Mu'tazilah menguasai khilafah ataupun menguasai mempengaruhi pemerintah ketika itu. Jadi Imam Syafi'i pernah berdebat dengan Bishr al-Marisi. Ada nukilan-nukilan daripada ashab, daripada murid-murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan sebab itulah kenapa banyak nukilan Imam Asy-Syafi'i yang sangat membenci ilmu kalam. Bahkan kalau kita nak kira nukilan kalam Imam Asy-Syafi'i ni sangat banyak. Sangat banyak. Hukmi ala ilmi kalam atau ala ahli kalam an yudrabu bin ni'al wal jaraid atau wal jarid wa yutafu alaihim fil aswaq. Hukum aku kepada ahlul kalam, mereka ini dipukul dengan
an-nakhil ataupun dengan ni'al, dengan selipar-selipar dan juga dengan pelepah-pelepah tamar. Kemudian dibawa di sekeliling pasar, kemudian dikatakan kepada manusia, diberikan peringatan, ini adalah akibat ataupun hukuman bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, lalu pergi aqbala ila ilmil kalam, lalu pergi mempelajari ilmu kalam. So sebab itu perkataan Imam Syafi'i sangat banyak daripada murid-muridnya sendiri. Al-Muzani, sebab kalau kita baca dalam Manaqib Asy-Syafi'i oleh Al-Baihaqi, ada riwayat yang menyebutkan Imam Al-Muzani antaranya dahulu sebelum dia bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i, dia juga belajar ilmu kalam. Dia belajar ilmu kalam. Dan sebab kalau kita tengok zaman tu memang penterjemahan kitab-kitab falsafah Yunani memang berkembang sangat banyak. Kalau kita zaman sekarang ni, alhamdulillah kita banyak terjemah kitab-kitab salaf. Zaman tu banyak terjemah kitab-kitab falsafah Yunani. So dia terbalik. Alhamdulillah. Jadi sekarang ni kita tengok yang banyak terjemah kitab-kitab salaf, alhamdulillah banyak kitab-kitab salaf diterjemahkan dalam bahasa kita, alhamdulillah. Tak ada orang nak terjemah kitab falsafah, betul? Orang sekarang ni takut ataupun orang ni tak mau ambil kisah dengan falsafah, orang nak kenal Tuhan. Jadi orang terjemah kitab-kitab salaf, kitab-kitab akidah sebab orang nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Orang tak suka falsafah ni zaman sekarang. Tapi zaman tu, zaman kita kata Imam Al-Muzani, Imam Ahmad, zaman Imam Asy-Syafi'i, murid-murid Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, zaman tu baru nak kenal ilmu falsafah ni, maknanya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab banyak. Jadi sedikit sebanyak mempengaruhi. Sebab itu kita kata Imam Al-Muzani pun di Mesir ketika itu belajar ilmu kalam. Sebab itu bila Imam Asy-Syafi'i dalam tahun 199 Hijrah, Imam Asy-Syafi'i masuk ke Mesir, menetap di Mesir, kemudian bertemu dengan Imam Al-Muzani. Ketika itu Imam Al-Muzani berlaku perdebatan antara Al-Muzani dengan Asy-Syafi'i. Dan Al-Muzani menggunakan lisan kalam. Imam Al-Muzani bawa ilmu kalam. Kemudian Imam Asy-Syafi'i bantah. Al-Muzani kata, setiap kali aku bawa ilmu kalam, Asy-Syafi'i bantah. Dia rosakkan hujah aku. Setiap kali aku bawa hujah, Asy-Syafi'i rosakkan hujah aku, jatuhkan hujah aku. Setiap kali aku berhujah lagi, Asy-Syafi'i akan rosakkan hujah aku. Sedangkan Al-Muzani kata, waktu tu aku pakai ilmu kalam. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kata kat Al-Muzani, kau tahu tak, yang kau guna ni tak boleh pakai. Ilmu kalam ni tak boleh pakai. Apa yang aku guna hujah ni, inilah fiqh Al-Quran dan Sunnah. Asy-Syafi'i kata, inilah fiqh Al-Quran dan Sunnah. Inilah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Aku tak guna ilmu kalam. Nas, munazarah, perdebatan tu ada dalam kitab Al-Manaqib, Manaqib Asy-Syafi'i oleh Imam Al-Baihaqi. Maknanya dalam riwayat tu tak disebutkan tentang apa yang diperdebatkan, tetapi isu dia berkenaan dengan ketuhanan, berkenaan dengan akidah. Dalam sebahagian riwayat disebutkan Al-Muzani guna lisanul kalam. Maknanya Al-Muzani memang belajar ilmu kalam. So jangan belagak, jangan kata kamu belajar ilmu kalam. Tak, ulama-ulama yang macam Imam Al-Muzani ni bukan tak tahu ilmu kalam, dia orang tahu. Asy-Syafi'i kata, aku belajar ilmu kalam ni, aku belajar sampai aku mahir. Tapi aku nampak memang tak manfaat. Dalam masalah akidah kan, tak manfaat. Jadi Asy-Syafi'i dia kata, sebab warid daripada Imam Syafi'i kata, tak ada ilmu yang aku belajar melainkan aku belajar sampai tahap mahir. Itu jenis Imam Syafi'i. Sehingga dikatakan Imam Syafi'i belajar memanah pun dia jadi orang yang mahir dalam ilmu memanah. Sehingga dikatakan Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau beliau panah, daripada 10 panahan 9 tepat kena. So nak beritahu Imam Syafi'i juga dulu bukan tak tahu ilmu kalam ni, belajar, tapi mereka akhir sekali meninggalkan ilmu kalam. Maknanya tak apa panggil, tak belajar, orang panggil, kemudian nak pertahankan ilmu kalam, tidak kembangkan. Bahkan kesibukan mereka pada ilmu Al-Quran dan Sunnah. Nampak? Sebab itu natijah yang dilihat adalah mereka memperjuangkan As-Sunnah. Kan? Ada kita dengar Asy-Syafi'i Nasirul Kalam. Tak, Nasirul Sunnah. Nasirul Sunnah, Nasirul Hadis.
Betul tak? Tak ada. Baik, itu taraif, kita kata satu maklumat yang kita boleh kongsikan tentang ilmu kalam. So banyak, maknanya itu belum, itu Al-Muzani saja, belum kita dalam mazhab Syafi'i saja, Imam Asy-Syafi'i saja, kalam dia mentahzir ilmu kalam ni sangat banyak. Tak boleh ditakwil oleh ilmu mutakallimin. Sebab terlampau banyak. Al-Hafiz Al-Zahabi rahimahullah riwayatkan, sebutkan antaranya juga dalam Syiarul A'lam An-Nubala, perkataan beliau banyak. Dalam kutub-kutub tarajim, manaqib Imam Asy-Syafi'i pun banyak. Sangat banyak. Baik. Jadi insya-Allah anda akan bawakan riwayat itu dalam buku anda. Anda akan bawakan apa dia punya fiqh dan sebagainya. Dah ada, cuma kita nak selesaikan. Semoga Allah Taala pemudahkan. Baik. Jadi itu antara kitab yang kita sebutkan berkenaan dengan kitab berkenaan dengan sifat al-ulu. Baik. Dan kemudian kita nak tahu tentang masalah ketinggian Allah di atas makhluk ni, dia adalah ijma'. Ijma'. Yang nukilkan ijma' ni kita kena faham, bukan Ibn Taymiyah seorang. Sebab sekarang ni syubhat mereka kata hampa ni hanya ambil Ibn Taymiyah. Hampa ni akidah hampa Ibn Taymiyah. Taimiyun. Sebenarnya tak ada masalah pun, kita berbangga lagi. Tak ada masalah. Kamu kata kami Taimiyun, tak apa. Daripada kamu panggil kami Jahmiyah, baik kamu panggil kami Taimiyun. Betul tak? Daripada Jahmiyun, Jahmiyah. Kami rela lagi orang panggil Taimiyun, macam orang panggil Wahabi, kan? Daripada orang panggil kamu Kuburi. Baik, wallahu musta'an. Baik. Jadi dinukilkan ijma' ini daripada ulama-ulama salaf, antaranya Ibnu Battah, kemudian Imam Ad-Darimi, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Qudamah, Al-Muzani dalam Syarh Sunnah Al-Muzani itu akhir sekali disebutkan, awal perbahasan disebut tentang sifat ulu, akhir sekali dia tutup dengan dia menukilkan ijma' sahabat, ijma' salaf tentang akidah yang dia bawakan. Ijma'. Kan? Baik. Contoh kita bawa ijma' yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah kata, ajma'a dhalika ala ithbati sifatil ulu jami'ul ulama min as-sahabati al-atqiya wal a'immatul fuqaha wa tawataratil akhbar bidzalika ala wajhi hasala bihi al-yaqin. So Ibnu Qudamah dalam kitabnya Ithbat Sifatil Ulu menukilkan, katanya telah bersepakat seluruh ulama dalam kalangan sahabat yang bertakwa, dalam kalangan sahabat Nabi, wal a'immatil fuqaha, dan imam-imam fuqaha, wa tawataratil akhbar, dan telah mutawatirlah khabar. Mutawatirlah khabar ni nukilan-nukilan dalam kitab-kitab, sama ada kitab hadis atau kitab akidah, mutawatir. Bidzalika, menetapkan hal tersebut ala wajhin hasala bihil yaqin, yang menunjukkan terhasilnya keyakinan, maknanya tak boleh kita ragu-ragu lagi. Ijma'. Baik, jadi itu kalau kita bawa ini pun dah cukup dah sebenarnya. Dah cukup dah. Kamu nak bincang apa lagi benda yang ijma'? Betul tak? Nak debat apa lagi? Betul tak? Bolehkah kita berdebat isu apa? Kita berdebat isu wajib tak solat. Masuk akal? Nak debat apa ni? Kita debat wajib ke solat 5 waktu? Ni kau apa kejadah yang debat benda yang dah ijma'? Betul tak? Sama lah juga dalam isu sifat ulu. Kan? Sebab tu kita kata tak perlu didebat pun. Tak perlu dialogkan pun. Kan? Wallahul musta'an. Baik. Kemudian kita poin yang kedua, kita nak bincang tentang pembahagian sifat al-ulu. Baik. Sifat al-ulu ini ulama bahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama ulu zat. Ulu zat maknanya Allah Taala dengan zatnya tinggi di atas seluruh makhluk. Ini penting. Ulu zat. So apa maksud zat? Kan? Dia sebenarnya yang zaman kita ni lagi teruk sebenarnya.
Sebab dia cacah merbau. Dia tak ada kaedah, dia tak ada usul apa semua, dia main hentam, ikut teradap. Dia buka kitab ulama salaf, dia ambil, dia main cherry picking, kemudian dia hentam. Kemudian dia tak tahu manhaj ulama tu, dia tak tahu apa, dia main hentam, dia datangkan keraguan. Ini kita kata memang kurang ajar. Kan? Memang kurang ajar lah, kita kata tak ada adab lah. Kan? Tak ada adab. Nak beza dengan zaman dulu tu maknanya kurang nak dibandingkan dengan zaman sekarang. Zaman sekarang ni lagi teruk. Contoh macam istilah zat. Kan? Ulama dulu tak ada isu pun istilah zat ni. Zat ni memang dimakrufi. Zat ni maknanya dalam bahasa Arab dia merujuk kepada ain sesuatu. Kan? Haqiqatus syai' wa yusamma ainus syai'. Kan? Hakikat sesuatu perkara, ain sesuatu perkara, itulah zat. Kan? Jadi bila kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala zatullah, maknanya hakikat Allah lah, wujudnya Allah, kewujudan Allah. Jadi orang main peningkan kata salafi ni sikit-sikit zat. Dia tak faham apa maksud zat. Dan zat ini kalau dalam bahasa yang warid di dalam lafaz syarak adalah nafs. Yakni nafs. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah memberikan peringatan tentang dirinya. An-nafs maknanya diri. Zat lah. Diri Allah. Zat Allah. Maknanya perkara yang kita kata yang hakikat, yang menunjukkan hakikat wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah zat. Nabi Isa alaihi salam kata, "Ta'lamu ma fi nafsi la wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub." Ta'lamu ma fi nafsi. Engkau ya Allah tahu apa yang ada dalam diriku. Wa la a'lamu ma fi nafsik. Aku tak tahu apa yang ada pada dirimu. Ya Allah, pada dirimu. Sebab itu Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah letakkan dalam kitab Tauhid isbat sifatun nafs. Nafs tu bukan makna sifat yang khusus, tetapi dia adalah zat lah. Maknanya isbat zat Allah. Kan? Zat Allah. Maknanya wujud Allah lah. Wujud yang hakiki, bukan majazi. Maknanya orang Arab faham zat tu bermaksud wujud yang hakiki. Wujud yang hakiki, bukan majazi, bukan wujud zihni, bukan metafora, bukan wujud yang hanya ada dalam pemikiran kita. Tidak. Wujud khariji, wujud yang ada di luar. Maknanya hakiki. Itu yang dia kata wujud tu macam mana? Wujud apa? Dia pening. Dia kata wujud bukan wujud yang majaz, bukan wujud fi zihni, bukan wujud dalam pemikiran kamu, tapi wujud hakiki. Allah Ta'ala itu wujud hakiki. Secara hakiki. Kan? Baik. Itu lafaz zat. So bila kita sebut zat ni, dalam Al-Qawaidul Musla ada kaedah kan? Sifat itu terbahagi kepada sifat zatiyah, sifat fi'liyah. Kan? Itu kita pernah belajar dah dulu. Cuma kita nak faham kaedah yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam Tadmuriyah, dalam Al-Hamawiyah, iaitu antara kaedah yang penting, al-qawlu fi sifat kal-qawlu fi dzat. Perkataan kita dalam masalah sifat sama macam perkataan kita pada masalah zat. Atau dengan ibarat yang lain, al-kalamu fi sifat kal-kalam fi zat. Ini ibarat yang digunakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah 400 lebih hijrah sebelum Ibn Taymiyah. Al-Hafiz Hafizul Mashriq Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kalam fi Sifat ataupun Masalah fi Sifat. Jadi ini membuktikan bukan Syekhul Islam Ibn Taymiyah itu bawa kaedah sendiri, buat kaedah sendiri, tak, ada salafnya. Antaranya Al-Hafiz
Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ditakrirkan kaedah salaf. Kaedah akidah salaf antaranya perkataan kita dalam sifat sama macam perkataan kita tentang zat. Okey. Macam mana tatbik ni? Macam mana kaedah dia? Mudah je. Kalau ada orang iktiraf dengan kita, ada orang mu'tarid, orang yang nak menentang, orang yang nak bawa keraguan, dia datang jumpa kita, dia kata, macam mana sifat Allah Ta'ala? Maka katakan dekat dia, tanya dekat dia macam mana zat Allah. Dia boleh jawab. Idza sa'alta kaifa sifatuhu fas'alhu kaifa huwa. Dia punya tatbik kaedah dia. Kalau dia orang tanya, macam mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala istiwa atas arasy? Bagaimana kaif? Maka jawablah kepada mereka bagaimana Allah tu. Kamu tahu tak Allah tu macam mana? Bagaimana zat Allah? Kamu boleh cerita? Dia tak boleh cakap. Kalau kamu tak boleh cakap tentang zat Allah, maka jangan kamu cakap tentang kaifiat sifat. Kamu tak boleh tanya lebih. Dan sebab itulah Imam Al-Asbahani rahimahullah dalam Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah bawakan riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga sebahagian ulama marfu'kan hadis tersebut, tafakkaru fi ala'illah atau tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dhatillah. Berfikirlah kamu tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah, nikmat-nikmat Allah, makhluk-makhluk ciptaan Allah, tetapi jangan sesekali kamu berfikir tentang zat Allah. Itu ada sabit daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu gunakan lafaz zat. Imam Al-Bukhari pun takrirkan dalam kitab Tauhid dan Sahih Al-Bukhari. So zat ni dia adalah lafaz tafsiriyah. Dia bukan sifat Allah. Sifat itu zat dia kena ada sifat. Sifat itu adalah kita boleh kata lawan bagi zat. Maknanya setiap zat itu perlukan sifat. So zat itu adalah diri Allah, ain Allah. Hakikat Allah tu sendiri. So kita semua sepakat tak ada mana-mana manusia yang boleh sifatkan zat Allah, betul tak? Ada ke? Tak ada. Jadi bila kita semua jahil tentang zat Allah, maka begitulah juga kaifiat tentang sifat. Tapi macam mana pula kamu kata jahil tentang zat tapi sifat boleh tahu? Sifat kita boleh tahu sebab adanya Al-Quran. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dan Allah utuskan Rasul SAW untuk ceritakan kepada kita tentang sifat-sifat Allah. Tapi Quran cerita tak tentang zat? Tak cerita. Quran cerita tentang sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Al-Quran datang cerita sifat. Tapi zat cerita tak? Tak cerita. So kaedah dia, al-kalamu fi sifat kal-kalam fi zat. Ni kaedah penting. Siapa-siapa datang kat kita, dia nak tanya kaifiat sifat, istiwa ke, ulu ke, sifat apa ke, kaifiat, dia tanya kaifiat macam mana? Jawab dekat dia, hang boleh cerita dekat aku zat Allah. Kalau hang tak boleh cerita zat Allah kat aku, kenapa nak lebih-lebih tanya tentang kaifiat sifat? Kan? Wallahu musta'an. Baik. Jadi itu berkenaan dengan ulu zat. Yang kedua, ulu al-qahr. Baik, ulu zat ni maknanya Allah Ta'ala dengan zatnya di atas seluruh makhluk. Allah Ta'ala bizatihi fawqa kulli makhluqat. Ala, maknanya Allah Ta'ala tinggi di atas seluruh makhluk. Okey. Jadi ulu ni, sifat ulu ni dia berbeza dengan sifat istiwa dari sudut dia lebih umum. Istiwa dia lebih khusus. Kemudian al-ulu ni dia sifat yang diisbatkan dengan akal, fitrah, Quran dan sunnah. Ijma'. Ulu maknanya kita boleh isbatkan dengan akal. Adapun sifat istiwa, dia adalah sifat khabariyah al-mahd. Sifat yang mesti kita, khabar maknanya khabariyah ni maknanya yang disebut dalam kaedah tauqifi. Tauqifi maknanya dia mesti terhenti pada nukilan Quran dan sunnah. Maknanya kita tak boleh nak isbatkan dia dengan akal. Sebab dia hanya dikhabarkan kepada kita tentang sifat istiwa tu. Mesti kita kena berhenti pada riwayat. So Allah Ta'ala istiwa di atas arasy. Arasy tu macam mana? Nabi SAW tak tinggal kita
terkapai-kapai Nabi SAW bawa cerita dekat sahabat Arash, ada sifat dia. Sebab itu Imam Az-Zahabi rahimahullah karang kitab Al-Arsh. Riwayat-riwayat hadis Nabi SAW daripada asar sahabat tentang Arash sangat banyak, dihimpunkan dalam kitabul Arsh. So itu istiwa. Istiwa dia memang sifat khabariyatul mahd. Makna khabariyatul mahd maknanya dia hanya diisbatkan melalui riwayat, khabar, hadis, asar. Adapun sifat ulu, dia sifat yang diisbatkan dengan akal, dengan nakal, dengan nukilan, dengan Quran dan sunnah. Baik. Yang kedua, ulu qahri wal ghalabah. Ulu qahri wal ghalabah ni maknanya ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas makhluk ni dengan kekuasaannya, dengan dominasi, penguasaan, kudrat. Dia mentadbir seluruh makhluknya dengan kekuasaannya di atas seluruh makhluknya. Itu dipanggil ulul qahri wal ghalabah. Dia tinggi dari sudut kekuasaan. Baik, yang ketiga ulu sifat. yakni ulu sifat ataupun ulul makan atau ulul qadri, ulul qadar, maknanya dari sudut kedudukan. Kedudukan maknanya Allah Subhanahu wa taala itu kedudukannya adalah tinggi di atas seluruh makhluknya, dipanggil ulul qadri, dari sudut kedudukan. Yang kedua tadi penguasaan dan kekuasaan, yang pertama ulul zat. Okey, ada juga sebahagian ulama yang bahagikan kepada dua saja, ulu sifat dengan ulu zat. So al-qahru wal ghalabah tu termasuk dalam ulu sifat sebab dia sifat. Ulu zat, ketinggian sifat. Baik, kat sini penting kita nak tahu yang menjadi perbezaan, perbezaan kita ataupun pertentangan kita dengan ahlul kalam, dengan golongan ahlul ta'wil, ahlul kalam adalah pada ulu zat. Sebab apa? Sebab mereka isbatkan ulul qahri wal ghalabah dan ulul qadar. Ulul makan dia isbat. Sebenarnya dia isbat. Dia tak kata Allah Ta'ala tak tinggi dari sudut kekuasaan, tak tinggi dari sudut dominasi. Mereka tak tolak tu, mereka isbat. Cuma mereka tolak ulul zat. Nampak? So ini punca dia. Sebab itu dia orang akan datang ke syubhat, keraguan dia orang akan berlega pada, dia orang akan lawan apa sahaja yang mereka nampak yang ada makna yang membawa kepada makna isbat ulul zat. Sebab tu yang Mamat apa? Nar tu kan? Nar. Tahu nar? Api neraka kan? Nar. Mamat tu, cuba tengok dia tulisan dia. Kan? Dia kata Salafi ni sikit-sikit zat. Betul tak? Dia pun ni sat sikit-sikit zat. Nampak? Sebab dia memang nak tolak tu lah. Sebab dia tak nafikan ulu dari sudut al-qahr wal ghalabah, ulu al-qadar. Al-qadr maknanya ulu dari sudut kekuasaan, ulu dari sudut dominasi. Ahlul ta'wil mereka sepakat. Mereka kata, ya, kami pun setuju. Tak ada kekuasaan yang paling tinggi melainkan Allah Ta'ala. Tidak ada dominasi yang paling tinggi di atas makhluk, di atas Allah Ta'ala, melainkan Allah Ta'ala saja yang paling tinggi dari sudut dominasi, dari sudut al-qahru wal-ghalabah, dari sudut kekuasaan, dari sudut kedudukan. So dia orang akui benda tu. Tapi dia orang hanya, masalah dia orang tak mau isbat ulu zat. Ini punca dia. Ini kita kena faham, kita kena maknanya tambih betul-betul. Apa punca dia orang tak sepakat dengan kita. Dia orang dia cuba mendatangkan keraguan. Baik, jadi inilah yang kita katakan masalah yang kita perlu faham. Dan kita perlu bagi tambih juga di sini. Isbat ulu zat ini sebenarnya bukan semata-mata diisbatkan oleh ulama salaf saja. Bahkan di kalangan mutaqaddimin mazhab al-mulafiqah, mazhab mulafiqah ni apa tadi? Ibnu Kullab, al-Asy'ari, kemudian al-Baqilani, mereka isbatkan. Ulu zat ni mutaqaddimin di kalangan Asy'ariyah termasuk Abu Hasan al-Asy'ari, Ibnu Kullab, al-Baqilani, naskan mereka juga isbatkan sifat ulu zat. Sebab itu kita kata Jahmiyah ada mutaakhirin Asy'ariyah ni mereka lawan dengan imam-imam mereka sendiri. Jadi itu biasalah kan.
Biasalah, contoh, anda bagi contoh. Macam Imam Ad-Darimi. Imam Ad-Darimi, Abu Sa'id Uthman Ibn Sa'id Ad-Darimi, rahimahullah. So, Imam Ad-Darimi ni, beliau punya tarjamah, biografi beliau, dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki. So, As-Subki, kita tahu As-Subki Asy'ariyah. Tapi As-Subki kat sini dia adil. Dia bagi tahu Ad-Darimi ni punya kedudukan. Imam Ad-Darimi ni, maknanya antara imam min a'immati Syafi'iyah. Tapi orang-orang yang Syafi'iyah yang ada dekat yang Asy'ariyah ni, dia orang mungkin tak jumpa lagi. Tak baca lagi. Tetapi kalau di negeri seberang, di Indonesia, dia orang dah sebarkan dalam kitab-kitab dia orang, dalam buku-buku dia orang. Dia orang takkid pula atas As-Subki. Dia orang kata As-Subki tak tahu tentang Jahmiyahnya Ad-Darimi. As-Subki tak tahu tentang Ad-Darimi adalah Mujassimah. Anda boleh tunjuk, anda boleh baca teks dalam buku, salah satu buku di negeri seberang. Kalau tak salah mungkin Ahbash lah. Golongan Ahbash dah sebar kan, benda ni dah lama lah. So dia orang terang-terangan lah. So even kalau Ad-Darimi itu dipuji oleh ulama-ulama Syafi'iyah yang mutaakhirin macam As-Subki, walaupun As-Subki tak setuju dengan Ibn Taymiyah, tak setuju dengan mazhab salaf dalam masalah sifat, kan? Tetapi As-Subki tetap memuji dan menyebut kelebihan Imam Ad-Darimi. Kerana tak berani, sebab apa? Ad-Darimi ni murid kepada Imam Al-Buwaiti. Al-Buwaiti adalah murid kanan Imam Asy-Syafi'i. Dan Ad-Darimi juga, Uthman bin Sa'id Ad-Darimi adalah ulama kita kata ulama yang merupakan murid kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Ali bin Al-Madini. Sebab itu Imam Ad-Darimi, Uthman bin Sa'id Ad-Darimi dianggap sebagai ulama yang mujtahid. Bahkan hukum hadis, kita kata kedudukan beliau dalam ilmu hadis juga, beliau antara ulama yang disebutkan oleh Syekhul Hanabilah Al-Mardawi rahimahullah sebagai ulama mu'tabarah dalam pentasihan hadis. Ulama yang maknanya kalau dia kata hadis itu sahih, mu'tabar. Maknanya kamu tak perlu cari tasihih ulama lain. Dia tu dah cukup tasihih dia. Itu level Ad-Darimi. Tapi yang budak-budak yang Jahmi yang kat negara kita ni, dia orang tak tahu kedudukan Ad-Darimi. Sebab itu tak heran lepas ni dia orang akan kata, alah As-Subki tak boleh pakai dalam bab ni kan. Ini tak boleh pakai. Semua tak boleh pakai. Tapi dia orang bukan takut apa pun, dia orang hentam je. Kan? Sekarang ni bukan macam tu lah, dia pun memang hentam tu je. Dia pun bukan kata dia orang dia play safe dah, dia orang hentam tu Ad-Darimi pun dia orang kata tak boleh pakai. Syekh Al-Utsaimin pun dia orang terang-terang kata sesat. Na'udzubillah min zalik. Kan? Wallahul musta'an. Baik. Jadi adalah penting kita sebagai penuntut ilmu menyebarkan manaqib Imam Ad-Darimi. Kan? Antaranya nukilan daripada Tajuddin As-Subki sendiri dalam Tabaqat Syafi'iyah. So itu antara perkara yang kita perlu tambih. Jadi maknanya isbat ulu zat ni juga diisbatkan oleh imam-imam mutaqaddimin di kalangan mazhab mulafiqah, yakni Ibn Kullab, Al-Asy'ari, Al-Baqilani. Mereka juga naskan isbat. So bukan ulama salaf saja. Tapi yang sekarang ni kita pun tak tahu. Dia tanaqud. Dia tanaqud, mutanaqidin. Tapi kebanyakannya mereka akan dia berlega pada penafian sifat ulu ni pada sudut ulu zat. Baik. Dan kemudian kita nak tengok tentang dalil-dalil yang menunjukkan ulu zat. Ketinggian Allah dengan zatnya. Sangat banyak. Kalau kita nak sebut dalil-dalil ni sangat banyak, tetapi semua dalil-dalil itu dia akan dia berlega pada 3 pembahagian ataupun 3 jenis. Jenis yang pertama disebut sebagai al-adillatul naqliyah, dalil-dalil naqli. Yang kedua al-adillatul aqliyah. Jenis yang kedua dalil-dalil aqli. Yang ketiga dalil-dalil fitriyah, dalil-dalil fitrah. Baik, dalil-dalil naqli ni sangat banyak. Dalil-dalil naqli ni yang kita sebut tadi mencecah lebih daripada 1000 dalil. Dan Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah sebut dalam
Ijtima' Juyush Al-Islamiyah, beliau katakan walau syi'tu la dzakartu ala hadhihi sifah alf dalil. Kalau aku nak, aku akan sebut, bawakan dalil-dalil naqli tentang sifat ini 1000 dalil, aku boleh. Dan disebutkan oleh sebahagian ulama yang mengkaji tentang dalil-dalil ini daripada kitab-kitab Ibn Al-Qayyim, Al-Zahabi, Al-Ulu tadi, Ibn Qudamah dan kitab-kitab yang ada dalam kitab-kitab akidah salaf. Dalil-dalil berkenaan dengan dalil naqli. Naqli maknanya dalil yang ada dalam Quran, Sunnah dan juga riwayat-riwayat khabar daripada sahabat Nabi, tabi'in dan sebagainya, athar. Kembali kepada, dia akan berlegal kepada lebih daripada 21 jenis dalil. Maknanya boleh bahagi pula. Kan? Maknanya daripada ribuan dalil dibahagikan ikut jenis tadi, daripada yang awal tadi 3 dalil yang utama, naqli, akli, fitri. Dalil naqli sahaja, kalau kita kumpul semua, kita tak boleh lah, kan? Maknanya ulama yang buat kajian, mereka tatabbu', mereka kira, mereka tengok satu-satu persatu dalil, mereka katakan semuanya itu akan kembali kepada 21 jenis. Maknanya dia orang buat pembahagian 21 bahagian dalil. Maknanya ini dalil dari sudut ini 21 sudut atau wajah, atau disebut juga naw', jenis dalil. Setiap daripada 21 tu, ayat-ayat Quran dan hadis-hadis akan ada yang masuk dan akan ada yang overlap. Yang akan yang ada masuk dua, ada satu, ada masuk lagi satu. Maknanya sebab Quran dengan hadis kan banyak. So ini kerja penuntut ilmu. Kena buat kajian. Kena buat kajian. Baik. Dan kalau tengok setakat ni, ana yang ana check, ana tak pasti. Tesis-tesis yang tentang isu ni mungkin tak banyak lagi. Tesis-tesis tentang khusus tentang sifat ulu ni mungkin tak banyak. Yang kita sebut tadi tu. Dia dihimpunkan semua tu kan. Ada, mungkin ada, tapi tak banyak. Baik. Dan kalau kita nak tengok banyak dari sudut dalil-dalil ni, naqli ni, dari sudut dalil naqli ni yang menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala itu tinggi dengan zatnya di atas seluruh makhluk. Dan kita nak tengok dekat sini 4 dalil saja. 4 jenis daripada dalil. Daripada 21 tu kita ambil 4 contoh. 4 saja kat sini. Dan kita nak tengok contoh macam mana ulama kemukakan dalil tersebut. Dan satu lagi penting juga, kita nak tahu ada tak i'tirad. I'tirad ni, ada tak orang yang menyanggah dalil tersebut? Sebenarnya ada. Macam mana kita nak tahu ada ke tak? Kalau dalil tu daripada Al-Quran, so kita buka kitab-kitab tafsir. Dan kita kena ada juga ilmu, pengetahuan tentang manhaj ulama-ulama tafsir ni dari sudut akidah. Itu penting. Sebab itu macam orang awam, penuntut ilmu yang awam dan kita semualah, kitab tafsir yang dah, maknanya yang kalau orang tanya kan, tafsir yang manhaj ulama tafsir tu selamat dari sudut dia seorang yang berakidah salafi, maknanya dalam masalah sifat, maknanya dia menepati salaf. Tafsir seperti pertama At-Tabari. At-Tabari umdah dia. Tapi kalau tak reti baca, dia tak betul juga. Tak reti nukil tak faham, banyak juga. Kan? Yang macam baru-baru ni kan. Dia kata At-Tabari takwil. Kursi dengan ilmu. Kan? Sebab itu salah faham. Dan kalau At-Tabari takwil sekalipun, takwil dia tak lari daripada takwil mengikut siyak. Mengikut siyak. Dipanggil siyak ayat tu. So At-Tabari, Imam At-Tabari, kita kena faham manhaj dalam tafsir. Imam At-Tabari ni dia bawa pendapat-pendapat ahli bahasa, lughah dan sebagainya, dia bawa. Kemudian dia munaqashah, dibincang. Dalil-dalil itu dibincang. Kemudian dia tarjih.
Dan memang ada kalau kita baca tak berhati-hati, maknanya kadang-kadang mungkin ada orang yang nukilkan tu dia salah faham tentang mauqif ataupun pendirian yang sebenar Imam At-Tabari terhadap ayat ni, tafsir yang mana yang dipilih. Baik, kalaulah kita kata At-Tabari tafsirkan kursi itu dengan ilmu, walaupun kita dah tengok, kita dah lihat nukilan-nukilan daripada asatizah kita, jawapan daripada sahabat-sahabat kita dan sebagainya, tafsir Ibnu Abbas, riwayat tafsir Ibnu Abbas tentang kursi itu ada ilmu itu tidak sahih. Tidak sahih. Riwayat kepada Ibnu Abbas tu melalui Sa'id bin Jubair, dan ada seorang perawi yang tidak kuat di sisi a'immatul hadis, maknanya riwayat itu tak sahih, kan? Jadi dia tak dipakai lah. Maknanya kerana dia bercanggah dengan riwayat-riwayat Ibnu Abbas yang lebih sahih tentang kursi itu adalah maudhi'u qadamai Rabb, maudhi'u qadam Allah, jadi tempat letak kaki Allah Ar-Rahman yang layak dengan keagungannya. Dan itu adalah tafsir jumhur salaf, majoriti salaf. Baik, katakan Tabari rahimahullah kata diterima tafsir itu, tapi adakah bermaksud Imam At-Tabari menolak sifat ataupun menolak tafsir bagi kursi itu? Tidak. Tak memberi kesan. Sebab kita tahu Imam At-Tabari rahimahullah, manhaj akidah dia salafi. Bacalah kitab Sarih As-Sunnah, At-Tabsir, dua kitab akidah membuktikan Imam At-Tabari rahimahullah adalah salafi. Bahkan tafsir beliau dalam ayat-ayat sifat tentang istiwa, tentang al-ulu, istiwa antaranya, semua ayat-ayat yang cerita tentang istiwa, majoriti ayat-ayat yang cerita tentang istiwa, semuanya Imam At-Tabari rahimahullah tafsirkan dengan al-ulu wal irtifa', ala wal irtifa', ulu wal irtifa', tinggi. Maknanya Imam At-Tabari rahimahullah ithbatkan ketinggian zat. Ketinggian zat. So dia tak ada, apa kita kata, tak ada pertentangan dekat situ. So di sini kita kena faham, maknanya ada pertentangan ni datang melalui macam contoh kalau orang yang buka kitab tafsir Al-Kabir oleh Ar-Razi. So Ar-Razi kita maklumlah, Ar-Razi dia Asy'ariyah, dan dia yang meletakkan kanun yang dipegang dan diguna pakai oleh Asy'ariyah yang datang kemudian. So Ar-Razi kita maklum kalau buka tafsir dia memang takwil lah ayat sifat. So itu maksudnya. Maknanya antara kitab yang kalau kita nak rujuk At-Tabari, kemudian yang untuk orang awam tafsir Ibnu Kathir, insya-Allah bab asma wa sifat ni selamat lah. At-Tabari, Ibnu Kathir, tafsir As-Sam'ani. As-Sam'ani ulama besar dalam mazhab Syafi'i dalam kurun yang kelima hijrah. As-Sam'ani, Abu Muzaffar As-Sam'ani, pengarang kitab Qawati'ul Adillah. As-Sam'ani ini juga antara dia mengarang kitab Al-Intisar. Al-Intisar maknanya mempertahankan hadis Nabi SAW, sunnah, dan hujjiyatu hadis ahad, autoriti hadis ahad dalam akidah. So As-Sam'ani, Abu Muzaffar As-Sam'ani ada tafsir dia. So tafsir dia antara yang tafsir yang mengikut manhaj salaf dalam masalah sifat. So tak ada isu. Kemudian tafsir banyak lagi sebenarnya. Tafsir yang awal macam Nukatil Quran, Nukat, tafsir Al-Qassab. Al-Qassab juga dia lagi dahsyat. Al-Qassab ni dalam setiap ayat-ayat yang ditafsir dia akan rad Jahmiyah. Dia akan rad Mu'tazilah punya syubhat. Itu Al-Qassab, tafsir Al-Qassab. Kemudian tafsir lagi tafsir yang kontemporari banyak tafsir As-Sa'di, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Kemudian tafsir Al-Mukhtasar, tafsir Al-Mukhtasar yang diselia oleh lebih kurang 13 pakar tafsir Al-Quran daripada seluruh dunia, dan mereka memang melazimi manhaj salaf dalam masalah sifat. So, sebab itu kalau kita buka tafsir daripada ayat-ayat sifat, insya-Allah clear. Itu antara caralah untuk kita nak memberi pelbagai nasihat ataupun memberikan peringatan supaya berhati-hati.
Sebab lepas ni dia orang akan datang bawa tafsir-tafsir Mu'tazilah, Al-Kasyaf, tafsir, kita kena tahu, maknanya kita paling kurang kena tahu ini tafsir ni macam mana ittijah pengarang dia. So dengar je, oh ni ulama, memanglah, tapi ulama tu dia bukan maksum. Sebab tu sekarang ni kita nak tengok ulama sekarang ni, tak kira lah ulama yang dah meninggal dunia atau yang masih hidup, dari sudut pegangan dia kepada sunnah atau tak, akidah dia, manhaj dia sunnah ke tak, itu. Baik. Jenis yang pertama, dalil al-ulu. Jenis yang pertama yang kita sebut naqliyah, al-adilatun naqliyah, dalil nukilan, dalil al-Quran dan as-sunnah. Jenis yang pertama ni Allah Subhanahu wa taala sebut dengan sarahah, tasrih dengan lafaz fauqa. Contohnya dalam surah Al-An'am ayat 18. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Allah Ta'ala sebut, malaikat itu mereka takutkan Tuhan mereka min fawqihim. Min fawqihim, yang ini di atas mereka. So ini contoh. Kita kalau kita perasan, buku-buku yang kebanyakan yang tulis tentang isbat sifat istiwa ni, banyak Alhamdulillah banyak. Buku-buku asatizah kita daripada Indonesia, Ustaz Yazid Jawas, lepas tu tak salah Ustaz Rasul Dahri pun ada buku dia dalam bahasa Melayu. Banyak. Cuma kita ada, maknanya kita punya sumber tu banyak. Alhamdulillah, yang diterjemahkan ni dah banyak. Cuma macam mana kita nak interaksi? Maknanya macam mana kita nak faham ayat tu, wajhud dilalah dia kat mana? Maknanya kita tak boleh semata-mata baca saja, tak cukup. Ini tanbih kepada penuntut ilmu. Bismillah. Kita tak boleh semata-mata baca saja ataupun kita copy paste saja, letak dekat maknanya kita nak bantah, nak bantah golongan-golongan ni, kita bawa ayat Quran, itu satu uslub. Dipanggil uslub sebahagian ulama salaf, maknanya sar. Kita bawa ayat Quran, kita bawa hadis yang untuk membantah dan membatalkan bid'ah mereka. Itu satu uslub. Dan itu yang diamalkan oleh ulama-ulama salaf yang terawal. Tapi kalau kita baca dalam kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, Imam Ad-Darimi, Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, Imam Ad-Darimi sebut, ataupun dalam satu lagi kitab An-Naqdu 'ala Bishr al-Marisi, beliau sebut zaman sebelum dia kata ulama-ulama kami, maknanya imam-imam kita, mereka banyak mengarang membawa ayat-ayat Quran, hadis, dan mereka beranggapan cukup berhenti dengan membawa pada ayat-ayat Quran dan hadis, dan tidak perlu dibahas. Kata Imam Ad-Darimi, tetapi setelah zaman kita, zaman dia ni, zaman Imam Ad-Darimi 280 Hijrah wafat. Zaman dia kata, zaman maknanya sebab apa Ad-Darimi dia tulis kitab ni dengan uslub yang agak berbeza. Dia bawa juga ayat Quran, tapi dia disyarah. Maknanya dia bawa kita kata dari sudut wajh dilalahnya, kemudian dibawa dari sudut aklinya, dari sudut makul, dari sudut reasoning, logik yang datang daripada Quran dan sunnah itu sendiri, untuk bantah syubhat dan keraguan golongan Jahmiyah. Sama juga macam Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sebenarnya Imam Ahmad dulu yang buat benda dia. Manhaj ni kita tak, sebahagian ulama mereka kata Ad-Darimi dulu, tapi yang sahih sebenarnya Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal karang kitab Ar-Raddu 'ala Az-Zanadiqah wal Jahmiyah. Beliau dulu yang bahas tentang dalil akli. Maknanya macam mana gunakan dalil akli untuk membantah syubhat dan keraguan golongan Jahmiyah. Kan? Baik, yang gelas tu kan, yang anda bagi perumpamaan gelas yang anda tulis dekat Facebook tu, sebenarnya dalam kitab ni Imam Ahmad guna kan? Kan geng-geng kelam ni, dia bagi alasan, dia bagi syubhat, dia kata kalau Allah Ta'ala di atas, bumi ni bulat. Dia kata bumi ni bulat. Jadi kalau bulat, Allah Ta'ala di arah mana? Mana satu? Kan?
So dia bawa syubhat tu. Itu sebenarnya syubhat aqliyah. Tapi sebenarnya dia bukan syubhat aqliyah pun sebenarnya, dia falasi. Sebab dia sendiri, soalan tu sebenarnya soalan tu bermula daripada muqaddimah yang khati', salah, khata'. Sebab dia punya tasawur tentang alam ni tak betul. Sebab tu soalan macam ni dipanggil soalan falasi. Dan soalan yang salah. Maknanya soalan ni anda baca, ada sahabat kita dia tatabbu' kelam punya geng-geng ahlul kalam ni punya syubhat ni, dia kata berlega pada 4. Tapi bila ustaz asatizah kita dah jawab apa semua, dia pergi bab lain, bab tu melompat sana melompat sini kan. Sebab dia pun tak ada jawapan. Betul tak? Betul tak? Awal-awal dulu dia bawa bab hadis jariah. Sahabat kita cerita ada asatizah, sebahagian asatizah dah bagi apa buku atau rujukan, suruh dia baca, orang tu baca dan sebagainya, dia tak ada jawab, dia lari berpindah, dia melompat pergi ke syubhat lain. Itu macam tu standard. Tak ada jawab pun sebenarnya. Dan kadang-kadang kita kata tak perlu jawab pun sebab soalan dia salah. Contoh dia kata sini, Salafi beriman Allah di atas arash, bererti Allah di luar alam. Tapi Salafi juga beriman Allah turun ke langit dunia. Langit dunia berada di atas alam, di bawah arash. Bukankah ini satu percanggahan? Jadi Allah di luar alam atau di dalam alam? Soalan ni tak betul. Soalan ni sendiri tak betul. Kan? Jadi kalau soalan tak betul, macam mana kita nak jawab? Betul tak? Kenapa soalan ni tak betul? Sebab dia faham, dia punya pemahaman dia kata Salafi beriman Allah di atas arash, bererti Allah di luar alam. Tapi Salafi juga beriman Allah turun ke langit dunia. Langit dunia berada di dalam alam, di bawah arash. Bukankah ini satu percanggahan? Jadi Allah di luar alam atau di dalam alam? So nampak tak? Sini dia ada kesalahan dari sudut tasawur, dari sudut gambaran dia tentang, pertama sekali tentang Allah Ta'ala. Maknanya, pertama, dia faham, kita katakan dia faham Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu maknanya mustahil bagi Allah kalau dia duduk di atas, maknanya dia nak turun ke langit dunia. Sebab dia dah letakkan dalam akal dia benda tu sebenarnya tak boleh. Sebab sebenarnya dia orang ada pegang kaedah muqaddimah mereka, macam contoh tarkib, kemudian dalil hudusul ajsam ataupun dalil tajsim. So nak cakap tak boleh lah sebab bergerak kan. Daripada arash turun ke langit dunia tu bergerak. Jadi bergerak ni yaqtadi tajsim. Dia dijisim lah. Jadi dia kata percanggahan. Baik. Jadi pertama kita kata soalan ni tak perlu dijawab pun. Sebab apa? Sebab ulama-ulama salaf dulu tak jawab. Bila Imam Malik, bila orang datang jumpa dia, kan, tanya tentang kaifastawa, bagaimana Allah Ta'ala istiwa, Imam Malik jawab apa? Imam Malik jawab dengan jawapan yang salafi. Maksudnya al-istiwa maklum. Istiwa tu maklum, maknanya Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wal imanu bihi wal kaif majhul. Kaifiyat, bagaimana Allah Ta'ala istiwa itu majhul, ghairu ma'kul, maknanya kita tak boleh fikir. Sebab apa? Sebab istiwa ni dia sifat fi'liyah, ikhtiyariyah yang berkait dengan zat Allah. Yang turun tu zat Allah. Kalau kita tak tahu zat Allah, balik pada kaedah awal ni. Kalau kita tak tahu zat Allah, macam mana kita nak bincang tentang kaifiat Allah Ta'ala turun? Sebab dia berkait dengan sifat zat. Dia memang sifat fi'liyah kan? Istiwa maknanya sifat perbuatan Allah, ikhtiyariyah. Dan dia berkait dengan iradah, masyiah, kehendak Allah. Sebab tu ulama-ulama salaf kata Allah Ta'ala turun ke langit dunia kama sya'a. Imam Syafi'i kata kama sya'a, macam mana yang dia kehendaki, bukan macam kamu apa yang kamu nak, bukan macam mana yang kamu fikir. Betul tak? Maknanya seperti mana yang Allah Ta'ala kehendaki. Fa'alun lima yurid. Dia buat apa yang dia kehendaki. Apa yang dia apa kehendaki. Allah Ta'ala dia Tuhan. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Kita tak berhak tanya macam mana Allah Ta'ala buat ni, macam mana, tak. Kita yang akan ditanyakan nanti. Kita beriman atau tak.
So soalan ni tak perlu jawab pun. Maknanya falasi. Dia kata macam mana? Jadi dia kata pencanggahan. Allah di luar alam atau di dalam alam. Jadi sebab kita faham dia nak kata di luar alam atau di dalam alam tu, sebab dia nak kata kalau di dalam alam yaqtadi al-hulul. Disebut apa? Dia kata kalau Allah Ta'ala di dalam alam, maknanya Allah Ta'ala meresap masuk ke dalam alam. Sebab tu Imam Ahmad cerdik lagi. Imam Ahmad bagi contoh cawan tu, cawan atas tangan, dan kita dapat, mata kita dapat lihat seluruh cawan ni tanpa kita perlu masuk dalam cawan, tanpa perlu kita meresap masuk dalam cawan ni, tak. Dan kita pun, cawan ni pun tak meresap masuk ke tangan kita, terpisah. Ini makhluk dengan makhluk pun kita kata diterima akal. Jadi macam mana kamu nak fikir tentang Tuhan? Maknanya famim babil aula lah, maknanya itu qiyasul aula, maknanya sudah tentu Allah Ta'ala lebih agung, lebih mulia, dan tak seperti yang kamu fikirkan. Sebab dia Tuhan. So tak ada isu lah sekarang ni kalau dia turun ke langit dunia tu di luar alam atau di dalam alam, dia kita kata di luar alam tak di dalam alam, maknanya dia ba'inun an khalqihi. Kata ulama salaf, dia terpisah daripada makhluknya. Danin bi ilmihi, dia dekat dengan ilmunya. Sebab setiap ayat Quran yang sebut tentang istiwa, akhir sekali Allah Ta'ala akan tutup dengan ilmu. Sebab itu ulama salaf bina kaedah, dekat tingginya Allah di atas arasy, istiwanya Allah di atas arasy, tidak menafikan kedekatannya terhadap makhluk, tidak menafikan ilmunya di mana-mana. Satu warid daripada banyak ulama salaf yang sebut Allah alin ala arsyihi, beristiwa di atas arasnya, istawa ala arsyihi, alin ala arsyihi fawqa samawati sab'i, di atas 7 petala langit, tinggi di atas 7 petala langit. Wa ilmuhu fi kulli makan, ilmunya di mana-mana. Ahata ilmuhu fi kulli makan, meliputi seluruh tempat, ilmunya itu meliputi seluruh tempat. Contoh yang simple lagi, satu lagi kias yang digunakan oleh Imam Ahmad dalam Ar-Radd 'ala Az-Zanadiqah wal Jahmiyah. Contoh, dan juga Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam Bayan Talbis Al-Jahmiyah. Contoh, kita, Ana sekarang duduk di tempat yang stand tinggi ni. Baik, jadi walaupun anda duduk berjauhan dengan sahabat-sahabat semua, tapi anda nampak semua. Betul tak? Anda nampak semua. Baik, adakah bercanggah dengan keberadaan anda yang ada di atas stand, stage yang tinggi ni? Tak bercanggah. Contoh, itu Imam Syekhul Islam bagi contoh seorang bapa duduk dekat loteng ataupun tempat yang tinggi. Anak dia ada main dekat bawah dan dia dapat capai. Dia dapat, dia maknanya dia punya penglihatan, pendengaran dia, pengetahuan dia dapat cover kawasan yang anak dia bermain di bawah. Itu makhluk. Bercanggah tak? Bercanggah tak dengan kedudukan ayah dia tadi yang tinggi tadi? Adakah maksud ayah dia tu kena masuk dalam badan anak dia semua? Baru tahu? Tak. Dia masih duduk di tinggi di atas tempat yang agak tinggi, kemudian dia dapat capai anak dia. Dia dapat tengok anak dia, ada contoh anak dia ada 3 orang, dia tahu anak dia seorang ni main kat sini. Dan dia pun ada ilmu tentang tempat-tempat yang anak dia main tu. Contoh lagi, Imam Ahmad bagi contoh, kita masuk dalam rumah kita dan sebagainya, sama juga. Kita keluar daripada rumah kita, kita tahu tak tempat kita simpan barang ni kat sini, susunan sofa kita dekat sini, meja makan kita dekat sini, kita tahu tak? Kita tahu. Tapi adakah bermaksud bila kita masuk ke dalam rumah kita tu, kita meresap masuk dalam rumah tu, baru nak kata kita tahu? Tak. Tetap terpisah dengan apa yang ada dalam rumah kita tu. Bila kita keluar, still kita tahu. Betul tak? So Allah Ta'ala lagi hebat, lagi maknanya lagi besar, lagi agung. Itu maksud qiyasul aula. So Imam Ahmad dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyah gunakan qiyas ni. Maknanya, adakah bercanggah? Dan adakah bermaksud Allah itu meresap masuk dalam makhluk dan dia berada dalam alam? Tidak. Maknanya dia still di luar alam. Maknanya, hatta kalau kita katakan dia turun di langit yang ke dunia pun,
dia masuk ke dalam alam ke dia tak masuk dalam, itu bukan urusan kita. Betul tak? Itu bukan urusan kita. Jadi soalan yang pertama ni dah tak betul. Tapi kita jawab juga mimbab kita nak bagi tahu tak, dia punya logik pun tak dipakai. Tak logik. Soalan tak logik. Baik. Yang kedua, Salafi beriman Allah benar-benar turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, bukan rahmat atau malaikat. Waktu malam berbeza-beza, ada negeri malam, dalam masa yang sama ada negeri yang siang. Ini bermakna setiap masa akan ada sepertiga malam terakhir. Adakah ini bermaksud Allah sentiasa turun tanpa berhenti? Ini pun sama juga, berpunca daripada soalan pun salah. Kerana tasawur dia, gambaran dia tentang sifat-sifat Allah dan juga tentang alam pun salah. Sebab apa? Punca dia kerana dia tak faham tentang kecilnya alam ni. Ini punca, soalan ni berpunca daripada jahil tentang hakikat alam. Hakikat alam yang Allah Ta'ala khabarkan dalam Quran dan juga Nabi SAW sebutkan tentang dalam sunnah. Contoh macam kursi. Dia orang tak tahu kursi Allah ni nak dibandingkan dengan arash. Dia tak boleh banding. Arash nak dibanding dengan kursi. Nabi SAW buat perbandingan bulatan ataupun gelang, getah ataupun gelang gelang ataupun bulatan yang dibalingkan di padang yang luas. Jadi padang yang luas tu arash. Gelang getah yang kecil tu kursi. Boleh banding tak? Maknanya besarlah arash. Arash nak banding dengan kursi pun itu perbandingan dia. Kemudian Nabi SAW bandingkan pula kursi itu dengan langit dan bumi. Kursi dengan langit dan bumi. Kursi Allah dengan langit dan bumi sama juga perbandingan dia macam tadi. Maknanya Nabi balingkan bulatan macam getah, gelang. Nabi katakan dibalingkan di padang yang luas, bi ardin falah. Padang yang luas, maknanya itu perbandingan antara kursi dengan langit dan bumi. Langit dengan bumi maknanya besar gelang tu je. Maknanya kursi lagi besar dia, besar padang tu. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Itu maksud dia. Nampak? Jadi dia orang tak faham. Maknanya, jadi itu bayangkan tu alam tu maknanya termasuk langit dengan bumi. Maknanya kecil je lah. Kecil je lah. Kemudian belum lagi kalau kita baca asal sahabat tentang diumpamakan macam biji sawi saja di atas tapak tangan kamu. Langit dengan bumi itu. Bukan bumi saja, langit dengan bumi. Jadi dia orang tak faham. Dia orang tak faham maknanya tasawur tentang alam itu sendiri salah. Kan? Dia orang tak faham juga langit, antara satu langit dengan satu langit yang berikutnya jaraknya 700 tahun jarak perjalanan, 500 tahun jarak perjalanan. Dan kalau kita tengok balik Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam risalah Al-Arshiyah, dia isbatkan bumi dengan langit ni, alam ni semua maknanya bulat. Macam apa kita kata, sebab dia berhujah dengan tafsir Ibn Abbas, falak kan, falak ni diumpamakan macam mirzal, maknanya tenunan benang tu. Maknanya lapisan bumi, bumi kita ni kecilnya, lapisan 7 langit yang berikutnya tu dah berapa lapisan tu, maknanya lagi besar nak dibandingkan dengan langit. Maknanya akhir sekali kita tak boleh nak bayangkan wa ma qadarullah haqqa qadri. So maknanya Allah Taala Maha besar. So dia orang tak nampak tasawur, dia orang tak nampak maknanya macam mana Nabi SAW sifatkan tentang kecilnya alam ni, besarnya makhluk-makhluk Allah. Contoh Nabi cerita dekat sahabat malaikat, besar malaikat Jibril saja, berapa besar saja, ada 700 sayap. Kemudian Nabi SAW sebut tentang malaikat hamalatul ars yang memikul arash, jarak bawah cuping telinga ni sehingga bahu, 700 tahun jarak perjalanan. Maknanya bumi ni besar mana je? Tak besar pun, kecil. Jadi dia orang tak faham, dia orang tak nampak maknanya yang Nabi SAW bagi tahu tu. So yang dia orang nampak yang dia orang nampak sekarang,
Kita pun tak tahu apa yang dia orang nampak. Yang dia orang nampak ni lah maknanya dia orang nampak ni bumi ni macam ni lah. Kan, ataupun ada teori-teori yang tak betul ke kan. Wallahu musta'an. Maha besar maknanya bila kita sebut maha besar tak boleh. Kita kata fizikal dia besar. Sebut maha besar memfizikalkan Allah, menjisimkan Allah lah. Apa saya pula? Kita kata Allah maha besar, ya zatnya besar pada makhluk lah. Kan? Memang besar. Allah Ta'ala besar. Itu takkan Allah Ta'ala, itu kita kata kalau tak besar apa dia? Maknanya dia akan balik pada tiga. Sama ada kalau Allah Ta'ala tak lebih besar, akbar, sama ada Allah lebih kecil. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Kamu nak kata Allah lagi kecil daripada makhluk? Daripada arasy? Daripada malaikat? Daripada alam? Ataupun yang ketiga, Allah Ta'ala sama, setara dengan alam. Na'udzubillah. Allahu akbar wa a'zam wa ajal. Nampak tak betapa peningnya cara berfikir? Tak betulnya cara berfikir tu. Kan? Baik, Wallahu musta'an. Yang ketiga, syubhat yang ketiga, dia ada 4 kan. Kita last 3 dengan 4 ni. Salafi beriman Allah berada di atas dengan zatnya. Salafi juga beriman bumi ini berbentuk seperti bola. Kalau sudah beriman bumi seperti bola, di manakah arah atas yang sebenar? Atas orang kutub utara atau kutub selatan? Bukankah ini melazimkan Allah berada di semua arah? Ini saya tak faham juga. Tak faham ilmu hay'ah. Tak faham tentang apa? Kita kata hakikat tasawur, maknanya gambaran tentang alam ni sendiri. Universe ni, kalau kita tengok yang ini, kalau yang tak beriman dengan NASA tolak tepiah kan. Kita pun bukan beriman dengan NASA, tapi cuma kita ambil iktibar. Fa'tabiru ya ulil absar. Allah Taala suruh kita ambil iktibar. Maknanya daripada kajian-kajian orang kafir tu, benda tu kita kata bukanlah semuanya konspirasi. Kita kena faham juga lah, kadang-kadang ada orang tak faham kan. Kita kata okey, kita ambil yang ni, tolak orang yang tak percaya tu, dia duk percaya apa? Flat kan? Tak apalah. Saya jadi isu lain pula kan. Tapi masalah itulah, bila dengan flat tu pun tak boleh jawab juga. Sebab tu yang sebenarnya Syekhul Islam karang kita Al-Arsyiyah, Risalah Al-Arsyiyah tu untuk isbatkan tentang bumi ni sfera, bahkan ijma'. Ibnul Munadi nukilkan ijma'. Di tabaqat kedua ashab Imam Ahmad bin Hanbal. Syekhul Islam Ibn Taymiyah nukilkan ijma', bumi ni bulat, sfera lah. Ibnu Hazmin juga nukilkan ijma'. Baik, lagi bergaduh pula kan. Kita beriman dengan NASA. Tak. Baik, ambil yang penemuan apa yang latest, apa Hubble atau bukan Hubble, apa? James Webb lah. James Webb yang latest. So yang dia orang boleh ambil gambar yang paling paling besar yang boleh dia orang ambil. Maknanya itu pun tak terjangkau lagi kan. Tapi kalau kita tengok dalam apa aplikasi-aplikasi yang dia orang buat, kan kalau kita zoom out kan, bumi dengan matahari dan sistem galaksi kita ni kecil je, betul tak? Nak dibandingkan dengan seluruh galaksi, bahkan yang itu saja yang baru mampu ditangkap gambar image tu, belum lagi nak capai semua. Itu baru satu, itu pun kita tak tahu juzuk berapa, sikit kan. Maknanya masih lagi dalam lingkungan langit dunia, tak lepas langit dunia lagi. Tak lepas langit pertama lagi kan. Tu pun dia orang lah bangga-bangga kan. Tapi nak bagi tahu, kecil lah kecil. Jadi bila kecil, kalau kita ambil gambar pun, kita ambil Google Map, ada Google Maps kan. Kau tak pakai Google Maps? Flat Earth pakai tak Google? Itu masalah lah. Dia pakai juga Waze, pakai juga Google. Nipu je kan. Beriman pula kan. Naik kereta pakai Waze, pakai Google Map, beriman pula. Kata konspirasi semua. Baik. Tak tahu, itu lawak je kan. Baik, kita ambil Google Map tu. Okey, kita ni makhluk, kita zoom out kan Google Maps kita tu. So zoom out kan bumi. Kecil tak? Kecil lah. Baik, ada isu tak arah? Ada isu tak arah? Kita arah mana, dia arah mana? Tak ada isu. Sebab based pada keberadaan kita, memang kita di
daripada sudut pandang daripada atas tu, kita ada di bawah lah. Kalau orang yang naik ke space, angkasa, ISS apa semua tu, kita berada di mana? Bawah. Ada isu ke di kutub utara ke kutub selatan ke? Ada isu ke? Tak ada. Baik, itu makhluk dengan makhluk. Allah Ta'ala laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir walillahil mathalul a'la. Allah Ta'ala, kamu tak payah fikirlah lagi. Kalau makhluk dengan makhluk pun, benda tu kita kata bukanlah benda yang bercanggah, bahkan kita boleh diterima akal. Benda tu berlaku, betul tak? Kita kan zoom out Google Map tu, bola apa, bumi tu, bumi yang bulat tu kan. So kita sekarang ni, kita berada di, menghadap dekat skrin kita kan. Baik, dia skrin tu ada dekat arah bawah kita. Ada isu tak sekarang ni? Berada di mana? Tak ada. Kalau kita pusing-pusing pun, sama macam kias yang dipakai oleh Imam Ahmad tadi. Cawan tadi. Betul tak? Tak ada isu pun di arah mana. Di arah, arah mana satu? Atas ke bawah? Atau berada di semua arah? Tak ada isu. Memang di atas lah. Sebab perbandingan antara dua objek tadi, objek yang kedua tu dia lebih kecil. Kan? Jadi dia, kalau kita berhujah dengan hujah akal pun, dia orang kena terima, dia orang kena lazim akal dia orang kena terima. Sebab kita macam tadi, akbar atau tak besar tu, besar ke lebih besar ke macam mana? Tak, kalau kamu kata tak lebih besar, tak boleh kata lebih besar, maknanya kamu kata dia lebih kecil atau sama tara. Nak tak nak, kamu kena cakap dia lebih besar. Allahu akbar wa Allahu ajal. Betul tak? Sama juga dalam isu ni. Itu kita pakai logik itu. Kita pakai logik. Baik. Ini sebab itu kita kata penting, maknanya benda ni kita nak jawab dengan ikut peredaran zaman sekarang ni. Macam mana kita nak bagi orang faham? Contoh macam Imam Ahmad tadi. Imam Ahmad dia bagi gelas tadi zaman dia. Zaman sekarang kita kena, maknanya kita kena beranilah untuk guna teknologi yang ada sekarang ni untuk jawab. Maknanya bukan kita hanya macam, tak berani nak cakap kan. Maksudnya, benda ni bukan bercanggah pun dengan akal. Tak bercanggah dengan akal pun. Kecuali kalau kita kata benda tu konspirasi tipu tadi kan. Tapi susahlah pula. Sebab pasal semua orang dah ijma' pakai Google Maps. Dan manusia semua sekarang ni ijma'. Ke ada yang kata tak sah? Jangan tipu kan. Waze ke apa? Kan? Dia flat earth ke apa, dia tetap guna Google. Kan? Dia nak cari gambar flat earth tu pun dia guna Google juga. Kan? Jangan tipu. Dia cakap, hati dia tetap dia percaya benda tu. Sebab benda tu badhi. Benda tu yang diterima dah. Kan? Sebab itu kita kata tak ada isu pun dia berada di arah mana, tak. Sebab kita ni memang kecil. Kan? Kita ni memang kecil. Kan kamu lagi besar pada Tuhan? Itu masalah tu. Ataupun Tuhan berada di mana-mana. Tuhan masuk meresap dalam makhluk. Itu bahaya dia. Sebab itu ulama salah dulu isbatkan tentang ketinggian Allah di atas makhluk dan terpisahnya Allah dengan makhluk. Terpisah. Itu penting. Itu jelas sekali dia jadi Tuhan. Tak besar, Tuhan tak besar, tak kecil, tak ni, tak dalam, tidak luar. Apa benda? Benda kau ni. Last sekali senang cerita, kau lah Tuhan, senang cerita. Allah musta'an. Itu yang ketiga. Yang keempat, Salafi beriman Allah berada di atas aras, di luar alam. Tapi Salafi juga beriman kerusi adalah tempat letak kaki Allah. Kerusi berada di bawah aras, berarti kerusi berada dalam alam. Maksudnya, adakah Salafi beriman sebahagian zat Allah berada di atas aras, yakni di luar alam? Manakala kaki Allah pula berada di atas kerusi yang berada di bawah aras, yakni di dalam alam. Yang ini bersama juga, tak betul. Kursi ni, kita dah bagi tahu, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Baik, ulama salaf tafsirkan kursi ni ada dalam jauf, alam ni ada dalam rongga kursi. Rongga kursi, maknanya kursi itu ada rongga, dan dalam alam, dalam kursi itu, maknanya sebab itu Allah kata wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Dia luas, seluas langit namun meliputi. Sebab itu sabit daripada riwayat Ikrimah sebut kan, sekejap kita tengok tafsir Ikrimah pada kursi. Ya. Baik, kita tengok riwayat salaf tentang kursi ni, antaranya Al-Kursi, ayat kursi itu.
Baik, dalam hadis, okey. Mal kursi fil arsy, ni hadis Abu Dzar. Mal kursi fil arsy illa kal halqatin min hadidin ulqiyat baina dhahri falah min al-ardh. Baik, perbandingan kursi dengan arasy, tidak ada perbandingan antara kursi dengan arasy tu melainkan seperti halqah, maknanya gelang getah atau gelang yang gelang daripada besi yang dicampakkan di padang yang luas. Tu kursi dengan arasy. Kan? Maknanya kalau kursi dengan alam tadi sama juga. Kursi itu seluas padang yang luas tadi, alam, langit dan bumi, alam itu sebesar lingkaran besi itu saja, atau getah atau besi. Ikrimah Maula Ibn Abbas, dia kata apa? Asy-syamsu juz'un min 70 juz'an min nuril kursi. Matahari itu, cahaya matahari itu hanya satu juzuk je, satu bahagian daripada 70 bahagian cahaya kursi. Dia orang tak boleh jawab ni riwayat, dia orang tak ada riwayat, dia orang bukan ahli riwayah. Dia orang hanya akal. Kan? Sebab ni tak sahih apa semua. Itu jelah dia orang faham. Tapi tak, nampak tak salah? Dia orang faham macam mana? Dia kata al-kursi juz'un min 70 asy-syamsu juz'un min 70 juz'an min nuril kursi. Matahari paling besar lah makhluk yang kita nampak. Tapi kalau kita kecilkan lagi tu, dia kecil juga kan. Maknanya ada lagi makhluk yang besar. Tapi yang dari sudut Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yang apa yang kita nampak, kan, matahari lah, kan, dia yang paling jelas sekali. Baik, jadi Ikrimah kata cahaya matahari itu satu bahagian daripada 70 bahagian cahaya kursi. Satu bahagian je, maknanya kecil je. Matahari pun kecil, bumi lagi kecil. Kan? Wal kursi juz'un min 70 juz'an min nuril arsh. Dan kursi pula satu bahagian daripada 70 bahagian cahaya arasy. Maknanya dia ada cahaya kursi. Kan? Kita tak boleh bayang. Tak boleh bayang kan? Tak boleh bayang. Maknanya situ saja had dia, batasan dia. Sebab ni still dalam makhluk Allah kan. Maknanya Nabi still bagi perumpamaan boleh kita, ya kita boleh bayang, tapi kita tak boleh nak. Sebab dia bukan sifat Allah, tapi dia tentang makhluk Allah. Makhluk Allah yang agung. Kursi, arasy. Sebab itu Nabi cerita. Sebab itu ulama karang kitab. Benda tu bukan kita kata tak ada makna. Tapi golongan falsafah, ahlul kalam, dia orang nak ta'til makna arasy, makna kursi ni supaya boleh ta'til sifat. Nampak? Depa tak mau. Sebab itu depa cukup pantang kalau ahlul hadis riwayatkan hadis-hadis tentang kursi, tentang arasy, tentang sifat-sifat arasy. Depa tak suka. Mereka akan mula tuduh Mujassimah, ini terlampau berfikir, ni lagi ni gini Israiliyat lah. Itu juga antara model seperani mereka. Mereka akan tuduh ni Israiliyat ni tak boleh. Sebab itu mereka akan tuhmah riwayat salaf ni. Mereka kata ni riwayat ni tak sahih, bukan daripada Nabi. Nampak? Bukan daripada Nabi, tapi dia daripada sahabat, daripada tabi'in. Takkan sahabat dengan tabi'in nak mana-mana. Dan riwayat itu dinukilkan oleh ulama salaf, diterima. Tidak ada percanggahan. Contoh macam perincian-perincian arasy, kursi. Sebab itu ahlul kalam dia tak faham benda ni. Benda ni hanya ada pada ahlul riwayah, hanya pada ahlul hadis, ahlus sunnah, ahlul athar. Sebab mereka beriman dengan hadis-hadis Nabi secara total. Dia orang ambil semua riwayat, dia orang beriman dalam hati dia orang. Dia orang baca ayat kursi itu, dia orang faham maknanya macam mana yang salah faham. Bila baca tentang arasy, dia orang faham arasy itu macam mana sebagaimana yang Nabi SAW ceritakan dalam riwayat hadis kepada para sahabat. Dia orang tak ada syak. Tak ada dia orang macam ragu-ragu. Mana nak fikir benda yang di luar daripada akal, kemampuan akal dia orang. Sebab punca dia orang tak boleh nak faham soalan yang 4 soalan ni. Puncanya kerana dia tak faham tadi. Tak faham tentang arasy tu besar mana. Comparekan dengan kursi tu. Compare dengan langit dengan bumi. Langit dan bumi ni macam mana. Kan? Dia orang tak boleh faham. So last sekali dia orang kata semuanya tak masuk akal, bercanggah. Tak bercanggah sebenarnya. Tak ada perjanggahan sikit pun. Dari sudut akal tak ada bercanggah. Satu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah jawab dalam risalah Al-Arshiyah, kemudian dalam Bayan Talbis Al-Jahmiyah, kan? Jawab. Syekhul Islam jawab dengan logik. Imam Ahmad jawab dalam Ar-Raddu 'ala Zanadiqah wal Jami'. Jawab. Kan?
dan bagi ilzam kepada mereka, ilzam logik akal. Kalau kamu kata macam ni, kalau kamu kata di luar alam, kamu kata di dalam alam, dia melazimkan 3 pula. Sama ada dia lebih besar, dia terpisah, ataupun dia masuk meresap dalam alam, ataupun dia lebih kecil, ataupun alam tu di atas dia, ataupun di bawah, ataupun setara. Kan? Imam Ahmad bahas, maknanya ilzam mereka. Imam Ahmad bawa ayat Quran awal, kemudian Imam Ahmad guna logik akal. Jadi ini menjawab juga mereka kata kononnya ulama salaf tak guna logik. Ulama salaf bawa riwayat saja, tak tahu apa. Tak, kamu yang tak faham logik salaf. Logik salaf ni lagi kuat sebab logik mereka datang daripada logik sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni orang yang paling berakal sekali, kata Ibnu Mas'ud. Aqalun nas, orang yang paling berakal sahabat Nabi. Dan Nabi SAW orang yang paling berakal. Kamu jangan perasan Aristotle tu lagi berakal. Nabi SAW, sahabat. Satu Ad-Darimi kata, kalau berlaku pencanggahan makulat, pencanggahan dalam akal antara manusia, kembalikan segala makulat itu kepada makulat sahabat. Itu kaedah. Macam tadi ya, kita kembalikan kepada macam mana sahabat faham. Kan, kursi, macam mana sahabat faham. Bukan macam Jaham Ibn Safwan faham. Arash, macam mana yang sahabat faham, macam mana Nabi faham. Bukan macam Ja'dur Ibn Dirham faham. Betul? Settle. Itu saja 4, kita kata, syubhat yang berleganya syubhat sidang kelam ini, yang kita boleh jawab lah sekadar yang kita mampu. Sebenarnya kalau kita nak jawab dari sudut mukaddimat yang diorang guna, mukadimah yang mereka guna, tu lagi panjang lah. Sebab tu anda akan, insyaAllah anda akan jawab syubhat-syubhat ni dalam ulasan anda terhadap Syarh Sunnah Al-Muzin dengan tulisan lah. Dalam bentuk tulisan tu mungkin lebih terperinci sikit. Ini kita jawab secara umum lah. Maknanya paling kurang kita tahu macam mana nak jawab secara ringkas. Maknanya ringkas, kan? Tetapi bukan bermakna kita bila dewan tu dah datangkan keraguan tu dah teruk sangat dah ni, kita terus ikut rentak dia orang. Jangan. Bila sampai pada hadnya, dia orang dah mula main apa, pelekeh Allah Taala, sifat-sifat Allah Taala, mula nampak dah kurang ajar, ungkapkan perkataan-perkataan yang maknanya menunjukkan mereka ini tak ada adab terhadap Allah, tak ada adab terhadap Rasul, pada para sahabat, tabi'in, ulama-ulama salaf, tinggalkan. Tak payah layan. Jangan layan. Cuma dijawab pada apa syubhat yang mereka bawa lah. Syubhat yang mereka bawa tu maknanya bukan maknanya bila kita kata dewan tu dah tak boleh, kita tahu dewan degil, sombong, bukan bermakna kita berhenti daripada menjelaskan kebenaran. Tetap kebenaran tu dijelaskan. Tapi jangan layan provokasi dia orang tu. Berapa ramai dah mari jumpa ana ustaz-ustaz kita ni, kenapa tak buat dialog? Ana rasa nak marah juga ada. Kita kata berapa lama dah kita cakap benda ni, rasanya tak perlu pun sampai tahap tu. Sebab pertama sekali dia orang sendiri jahil. Kan? Syarat untuk munazarah, orang yang munazarah tu mesti dia kena ada ilmu. So kalau dia orang jahil macam tu, tahap macam ni sekali jahil, tak tahu tasawur gambaran sahabat Nabi tentang alam, tentang arash, tentang kursi, tak tahu tafsiran dia, macam mana kamu nak ajak berdebat atau nak ajak berbincang? Tak ada manfaat lah. Kan? Tuan kata kat dia orang, kata kalau nak ni, kita sembang, ajar dia orang boleh. Kan? Ajar dia orang. Tapi dia orang sombong, mana nak belajar, dia orang tak akui. Bahkan dia orang hentam pula ulama-ulama salaf. Itu yang kita kata tak boleh kita diamkan. Wajib pertahankan ilmu dan ahlinya. Ini antara usul ta'zim al-ilm. Mengagungkan ilmu, kita wajib mempertahankan ilmu dan ahlinya. Antaranya ni. Dan ini kita, ada orang setengah dia kata, apa bincang tentang sifat istiwa ni, buang masa. Ulama dulu dah bahas sifat ulu ni adalah buang masa. Tak, bukan. Ini bukan buang masa. Sebab ini kita kata tentang hak Allah. Kan? Ni hak Allah fi zatillah. Maknanya bincang tentang sifat-sifat Allah ni bukan kita kata benda yang ringan dan di kewajipan. Kan? Sebab kita kata kalau kita tak jelaskan kebenaran tentang sifat-sifat Allah Taala ni, macam mana orang nak kenal Allah? Macam mana orang nak kenal Allah?
Sebab itu Imam Ad-Darimi kata orang yang tak kenal Tuhan macam mana yang Allah sifatkan, macam mana yang Nabi SAW sifatkan, macam mana yang sahabat faham, hakikatnya tak kenal Tuhan. Tak kenal Tuhan yang sebenar. Jadi kita reda ke benda ni orang tak ada orang nak perjuangkan tentang isu ni? Mesti kena ada. Mesti kena ada dan berterusan. Dan kita bukan bermusim. Kita memang setiap minggu kita ajar akidah. Asatizah kita kelas akidah. Kat sini saja ada berapa kelas akidah. Alhamdulillah. Bukan bermusim. Dan bukan benda yang sia-sia. Bahkan sabit daripada dalam asar Muhammad ibn al-Hanafiyah, anak kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, tabi'in, disebut la taqumus sa'ah hatta takuna khusumatan nas hatta takuna khusumatihim fi rabbihim. Atau lebih kurang, tidak akan berlaku kiamat sehinggalah apa? Pertentangan dan pertelingkahan manusia itu berlaku pada Tuhan mereka, tentang Tuhan mereka. Maknanya sampai kiamat. Dan ada masalahnya kita sekarang ni, kita nak berada di pihak mana? Yang memperjuangkan Allah, hak Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah, ataupun kita nak menafikan sifat Allah, lawan Allah. Jahmiyah, kata ulama salah, mereka menentang Allah. Sebab mereka menafikan sifat-sifat Allah. Dan kalau orang kata lagi apa ni, buang masa bergaduh, baik, inilah perjuangan yang paling mulia sekali. Pasal kita bergaduh tentang Allah, bergaduh kerana Allah. Orang sekarang ni kalau laki bergaduh tentang perempuan, bergaduh ni, dia bising. Betul tak? Bergaduh tentang benda-benda, bergaduh bola lah, apa kelab bola sepak lah, kalah lah apa benda, main game lah apa benda, dia bising. Tak, inilah orang lelaki minta ni, bergaduh bab ni, bergaduh ni tak akidah, tak pertahankan akidah. Maknanya ya, kita sampaikan dengan baik lah, maknanya kita sampai dengan baik. Tapi kalau orang maknanya penentangan tu mereka datangkan dengan bentuk provokasi dan sebagainya, ya kita bersabar, tetapi tak bermakna kita diam daripada menjelaskan kebenaran. Ini anda tengok dah sampai tahap Syekh Uthaymin pun dia terang-terang kata sesat. Dimula itu apa, Al-Kirmani, Darimi, lepas tu Imam Ahmad kan, biasa tu. Dulu Ibn Taymiyah kan, Al-Albani, bin Baz kan. Kemudian naik sikit Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dah lama kena. Orang dah tahu dah kan, ketokohan Al-Albani, ketokohan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dah dijawab. Ibn Taymiyah orang dah tahu. Kemudian dia bergerak ke step yang terusnya, sumber-sumber rujukan Ibn Taymiyah. Itu yang dia orang serang apa? Ad-Darimi tak boleh pakai, ini tak boleh pakai, Al-Kirmani tak boleh pakai. Last sekali Imam Ahmad pun tak boleh pakai. Cuma dia orang tak berani lagi. Dia serang anak-anak murid dulu. Betul? Lepas ni Asy-Syafi'i pun kena. Tak lama, tunggu je. Kan? Asy-Syafi'i kena, Ahmad bin Hanbal kena. Kan? Semua yang bawa kepada sunnah Nabi SAW akan kena. Dan ni sunnah tentang akidah ni lah sunnah yang maknanya Nabi SAW ingatkan tentang para sahabat tentang Dajjal apa semua ni, inilah tentang masalah sifat. Sebab kalau tak kenal Tuhan, ada kebarangkalian besar tak untuk orang yang tak kenal Tuhan ni akan ikut Dajjal nanti. Confirm Dajjal datang, ni lah Tuhan. Pasal kau tak kenal Tuhan, sifat-sifat dia kau tak kenal betul-betul macam mana yang Nabi SAW ajar, yang sahabat tunjukkan. Jadi kebarangkalian kau nak jadi pengikut Dajjal tu besar, pasal nanti Dajjal datang bawa macam-macam. Kan? Wallahu musta'an. Sebab itu Nabi bagi tahu kat sahabat, inna rabbakum laisa bi'awar. Tuhan kamu tidak buta sebelah mata dia. Dajjal buta sebelah mata. Tengok, Nabi ingatkan tentang sifat. Jadi siapa kamu nak kata sifat, perbahasan tentang sifat Allah ni tak penting? Inilah perbahasan paling penting. Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu tu berdasarkan apa yang kita bahas kan. Kita sekarang ni bahas tentang apa? Allah Ta'ala. Bahas tentang Allah. Kita bukan bahas tentang pemimpin ni, orang ni, individu ni, artis ni, tokoh ni. Tak, Allah Ta'ala. Nampak? Jadi sebagai orang kata, apalah tak ni. Tak, kamu tak tahu nilai. Kan? Alhamdulillah kan. Maknanya kita, alhamdulillah kita tak bincang tentang benda-benda apa, artis. Itu lagi rendah. Tak ada nilai. Bincang tentang fulan, alan, bincang benda ni, bincang tentang Allah, sifat-sifat Allah. Kita nak, sebab apa? Sebab Tuhan ni lah yang kita nak jumpa nanti. Allah Ta'ala yang kita sembah.
Allah Ta'ala yang kita nak masuk dalam syurga, nak tengok wajah dia. Betul tak? Kita semua datang ke sini kerana Allah. Tiba-tiba kamu kata berjuang tentang sifat-sifat Allah tak penting. Kamu yang tak tahu mana satu prioriti. Ibadat kepada Allah. Sifat-sifat Allah ni termasuk dalam tauhid yang penting. Kalau tak, kita tak kenal Tuhan, macam mana kita nak sembah Tuhan? Tuhan di mana-mana, tak tahu. Di luar alam ke, di dalam tak tahu. Tu kamu sembah apa? Kan? Wallahul musta'an. Baik. Dia rasa cukup setakat itu. Mungkin ada kita boleh buat lagi maknanya untuk anda bercadang kalau kita boleh buat bacaan. Maknanya boleh sama ada kita berbincang. Kita buat bacaan kitab Ar-Raddu 'ala al-Jahmiyah Imam Ahmad atau Ad-Darimi. Maknanya kita buat secara online ke macam mana, kita berbincang. Cari waktu sebab kita tengok bacaan kitab-kitab ni penting. Tambah lagi di zaman sekarang ni yang syubhat tentang sifat-sifat Allah ni dah dahsyat. Maksudnya dia orang dah serang ulama-ulama a'immatus salaf. Dia orang dah berani serang Ad-Darimi, berani serang ulama-ulama salaf ni, anak murid Imam Ahmad semua. Akhir sekali bahayalah kita tengok. Wallahu musta'an. Baik, naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.